اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berpeluang untuk bersama-sama dalam siri Tazkirah Ramadan, insya-Allah. Masih lagi bicara berkenaan dengan taubat. Kerana taubat ini menurut apa yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrah, ialah merupakan suatu kewajipan. Dan ini disebut jelas dalam beberapa tafsir yang menghuraikan, mentafsirkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Baik, bila kita nak bertaubat setelah kita mengetahui, sebab antara lain perkara pokok bila sebut saja kata bertaubat, ada 3 perkara. Saya ulang sekali lagi, iaitu pertama, kita mesti ada ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita nak bertaubat? Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa nak kepada dunia, maka wajib mesti dia kena ada ilmu. Ya. Nak buat roti canai je, ya, nak baiki basikal je, motor, mesti ada ilmu cara nak membaiki motor, cara nak buat, kena ada ilmu. Dalam perkara dunia, nak bertukang mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak buat sesuatu perkara? Wa man arada al-akhirata fa alaihi bin na'im. Dan barang siapa yang juga inginkan kepada akhirat, maka wajib ke atasnya ilmu. Maka begitulah. Ya, bila sebut berkenaan dengan taubat, mesti kita kena ada ilmu. Yang kedua, yang terkandung dalam taubat itu ialah mesti ada penyesalan yang amat-amat sangat, penyesalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang ketiga ialah keazaman untuk tidak sama sekali mengulangi kembali dosa yang telah kita lakukan. Itu intipati daripada taubat nasuha. Baik, apakah pula hari ini insya-Allah saya sentuh sedikit tentang apakah dia syarat-syarat taubat itu. Yang pertama, syarat taubat itu itulah meninggalkan kehendak untuk melakukan dosa. Mesti ada, mesti tinggalkan.
ya, meninggalkan kehendak dan kemanisan untuk melakukan dosa. Ya, iaitulah membersihkan hatinya daripada manis dosa dan mengosongkan hatinya daripada kemanisan dosa dan keazaman yang benar, kerana kosongkan hatinya ini daripada ada lagi keazaman untuk kembali semula kepada dosa tersebut. Ya, ini yang pertama. Syarat untuk bertaubat ataupun syarat bertaubat. Kosongkan, bersihkan, hilangkan, buang terus daripada hati ini. Meninggalkan terus daripada perkara maksiat tersebut. Jangan ada lagi, ya, bertaubat tetapi dalam masa sama ada lagi kalau ada peluang ni berasa macam nak itu lagi sebagainya. Maka itu tidak benar, iaitu tidak benar. Dalam taubatnya tidak benar. Baik. Dikata sini lagi, ada pun jika seseorang meninggalkan dosa. Tengok. Ya, ada pun seseorang jika meninggalkan dosa sedangkan di dalam dirinya masih ada kemungkinan ini. Ya. Dia nak meninggalkan dosa, tapi dalam masa sama dalam dirinya ada lagi kemungkinan ini. Apa dia? Pertama, perasaan untuk melakukannya semula, macam saya sebutkan tadi. Ya, memang dah berazam dah, bercita-cita dah, tapi ada lagi terselit nun jauh di sudut hati tu, ya, kalau ada peluang ni boleh juga ni, misalnya. Mana dia tu tidak totally, ya, tidak mi'ah bil mi'ah, kata orang mi'ah bil mi'ah, tidak 100% nak tinggalkan dosa tu. Ada lagi nun walaupun 0.01%, 2%, ada lagi kalau ada terdetik lagi, cetusan lagi, kalau ada peluang ni boleh jadi nak buat lagi, misalnya. Tengok. Ataupun yang kedua, ada kemungkinan dalam hati dirinya tidak berazam untuk meninggalkan dosa tersebut secara totally, tidak berazam 100%. Ya. Kita kalau benar-benar bertaubat ni, tuan-tuan muslimin, ayahanda bunda sekalian, mesti kita tinggal terus. Ya, seolah-olah macam kita membenci sesuatu yang boleh menyakitkan kita. Macam mana perasaan kita dah? Ya, kita barangkali contoh, ya, kita pernah dialami suatu penyakit yang cukup menyakitkan jasmani dan rohani, jasa hati kita umpamanya. Maka bila penyakit tu hilang daripada kita, adakah kita bercita-cita nak lagi pesakit tu? Tentu tidak. Ya. Contohnya begitulah ibaratnya. Jadi kalau kita benarlah dalam bertaubat, kita akan benci, kita akan tolak, kita tak mahu dah. Ya, kita akan tinggalkan terus. Kita akan berazam untuk tinggalkan terus dosa itu. Kita tak akan buat lagi dah sampai bila-bila pun. Yang ketiga, seseorang tu nak meninggalkan dosa dan maksiat sedangkan dalam dirinya ada lagi kemungkinan. Apa dia? Kemungkinan ketiga, iaitu masih dalam dilema. Ya, masih dalam dilema lagi. Ya, sama ada dia nak meninggalkan dosa itu ataupun tidak. Berpapah hati lagi. Ada lagi rasa sayang pula dah. Ada lagi tengok. Ya. Ada kemungkinan dia nak tinggalkan dosa dan maksiat, tapi dalam hati, masa yang sama dalam hati itu masih dalam dilema lagi, sama ada ingin meninggalkan, ya, dosa itu ataupun tidak. Dan yang keempat, antara lain kemungkinan yang ada dalam hati seseorang yang nak meninggalkan dosa itu ialah tidak melakukan dosa hanya kerana terhalang daripada melakukannya sahaja, bukan kerana kehendak untuk meninggalkannya. Ini kerana apa ni? Mungkin kerana ada halangan. Kalau tak ada halangan ni, barangkali mungkin dia nak buat lagi. Mungkin kesihatan tubuh badannya tak mengizinkan umpamanya. Mungkin kerana dia tidak cukup belanja umpamanya, nak buat benda sesuatu dosa dan maksiat sebagainya. Kalau tidak kerana halangan-halangan ini, barangkali boleh jadi, ya, boleh jadi dia akan buat lagi dosa ni. Jadi kalau, ya, muslimin dan muslimat, kalau begitulah keadaan seseorang,
nak meninggalkan dosa, tapi ada lagi kemungkinan sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, ya, maka sebenarnya dia masih belum bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ya, belum bersih lagi, belum 100% lagi taubat dia. Jangan ada lagi, kalau orang tu benar dia bertaubat, jangan ada lagi walau sekelumit, walau sedikit pun lagi, ya, perkara-perkara yang boleh mengganggukan dia daripada benar-benar bertaubat kepada Allah. Kena bersih, kena 100%. Itu baru dia benar-benar bertaubat. Itu yang pertama, syarat bertaubat. Yang kedua, syarat bertaubat, bertaubat daripada dosa yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Ya, mungkin seseorang tu dia pernah minum arak, contohnya dia berzina, ya, apa lagi dosa-dosa besar yang dilakukan, dia berzina, minum arak, ya, berjudi dan seumpamanya. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan, disebut Al-Quran kan, yang antara dosa-dosa besar ni, minum arak, berjudi, berzina dan seumpamanya. Jadi dia bertaubat, seseorang tu syaratnya seseorang tu bertaubat daripada mana? Daripada dosa yang dia pernah lakukan. Itu syaratnya. Dia bertaubat daripada apa? Bertaubat daripada dosa yang dia pernah lakukan. Dia pernah berzina, dia pernah minum arak, dia pernah berjudi seumpamanya. Jika seseorang itu belum melakukan dosa tersebut, maka dia tidak dikira bertaubat. Itu tak dipanggil bertaubat sebab dia tak buat lagi perkara tersebut. Ya. Saya ulang lagi, jika seseorang itu belum melakukan sesuatu dosa besar, dosa maksiat itu, maka dia tidak dikira bertaubat, tetapi dia dikira sebagai bertakwa. Ya. Dia dikira sebagai apa? Sebagai bertakwa, iaitu berwaspada daripada melakukan dosa. Muslimin dan muslimat, kalau kita sering membaca ayat Quran, kali kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran perkataan takwa ni dia ada dua makna lah, dua erti. Yang kebanyakannya begitu. Sama ada takwa dengan erti kata memelihara, takwa dengan erti kata menjauhkan diri. Ittaqullah, ataupun minta maaf, takwa dengan mana takutlah kamu kepada Allah. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, takwa dengan mana kata takut, dengan, dan takwa juga dengan mana memelihara, seperti mana ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, qu. Sebab takwa, ya, perkataan takwa tu diambil daripada asalnya waqa yaqi wiqayah, qu, ya, jagalah, peliharalah. Jadi seseorang yang tak pernah lagi melakukan dosa berzina ke umpamanya dosa minum arak, ya, maka dia tidaklah dipanggil bertaubat, dia dipanggil sebagai bertakwa. Dia memelihara dirinya daripada terjebak melakukan dosa-dosa tersebut. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, syarat taubat, iaitulah memang benar-benar ingin meninggalkan dosa tersebut walaupun dia masih mampu melakukannya. Anda tengok, ya, syaratnya tadi dia benar-benar meninggalkan maksiat itu walaupun dia tadi itu masih mampu untuk melakukannya. Dia masih sihat, ya, dia ada wang ringgit, dia ada duit, dia ada belanja, ya, dia ada kemampuan untuk melakukan sesuatu maksiat itu. Tapi dia tinggalkan juga maksiat itu dalam keadaan dia mampu untuk melakukan maksiat. Itu syarat taubat. Bukan dia bertaubat tu kerana dah tak mampu, bukan. Tapi dia tinggalkan maksiat tadi itu walaupun dia tadi itu mampu untuk melakukan maksiat. Itu baru dikata benar-benar orang-orang yang benar-benar orang yang mereka yang bertaubat. Ya, boleh faham ya, insya-Allah. Yang ketiga syarat taubat ialah dia memang ingin meninggalkan dosa tersebut walaupun dia masih boleh nak ataupun mampu nak melakukannya. Hendaklah meninggalkan keinginan terhadap dosa tersebut
disebabkan rasa mengagungkan Allah. Tambahan daripada syarat ketiga ni apa dia? Hendaklah dia meninggalkan keinginan terhadap dosa tersebut disebabkan apa? Rasa mengagungkan Allah. Ya, mari perasaan ketakutan dalam dirinya, membesarkan Allah, ya, berhati-hati, berwaspada terhadap kemurkaan Allah, ya, dan ya, gerun bila mengenangkan qahar, ya, kehebatan kuasa Allah, mengenangkan Al-Muntaqim, Allah boleh membalas kejahatan yang dilakukan, ya, gerun dengan janjian seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, jadi dia bertaubat tadi kerana betul-betul kerana Allah, ya, kerana membesarkan, menjunjung perintah Allah, mengutamakan perintah Allah, kerana ya, merasa gerun takut kepada janjian siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ya, bukan meninggalkan keinginan terhadap dosa tersebut kerana kepentingan duniawi, tidak, bukan. Tengok kawan-kawan yang sebaya dengan aku ni yang umur dah 60 semua dah tak buat, aku pun tak buatlah jugalah. Kan aku buat kan, ya, aku buat lagi maksiat ni, orang kata apa pula. Kalau begitu tak jadi. Itu tu tinggalkan keinginan terhadap dosa tu kerana duniawi, tak mau. Kita nak kerana Allah, kerana akhirat. Kerana tadi, ya, kerana mengagungkan, membesarkan perintah Allah. Sebab Allah Taala menyuruh kita bertaubat. Ya, bukan meninggalkan keinginan terhadap dosa tersebut kerana kepentingan duniawi ataupun kerana inginkan perhatian manusia, tidak juga. Jadi berhati-hati. Mereka yang berhijrah, ya, minta maaf cakap, ya, orang-orang yang berhijrah di kalangan artis ke, pelakon ke, pelawak dan seumpamanya, kalau dulu tidak bertudung, sekarang dia sudah mula mengenakan pakaian yang mengikut syariat sebagainya, kena berhati-hati. Satu perkara saja yang saya nak sebut, mohon maaf cakap, apa-apa juga perubahan dalam diri seseorang, kalaulah bukan datangnya daripada hati yang benar-benar bersih kerana Allah, maka dibimbangi perubahan itu dia tidak akan kekal. Boleh faham, ya, insya-Allah muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya ulang, apa-apa juga perubahan dalam hidup kita ke arah kebaikan, tetapi perubahan itu bukan datang daripada hati kita, mungkin kerana malu, mungkin kerana nak jaga hati sebagainya, maka perubahan itu pada adatnya dia tidak akan kekal lama. Oleh kerana itu, berubahlah kita mengikut kemampuan kita. Berubahlah kita ke arah kebaikan, ya, dengan seikhlas hati kita, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, tapi kerana Allah. Ya, Allah lebih tahu tentang hati kita bagaimana. Orang nak kata biarlah. Ya. Jadi itulah dia syarat yang ketiga, meninggalkan keinginan terhadap manusia itu kerana Allah, bukan kerana kepentingan duniawi, bukan kerana inginkan perhatian manusia, atau bukan kerana inginkan kedudukan di sisi manusia, ataupun inginkan pujian dan seumpama, tidak. Ya, pendek kata, dia bertaubat meninggalkan dosa itu kerana Allah semata-mata, bukan kerana yang lain. Jadi itulah, ya, ayahanda, bonda, kekanda, adinda yang saya kasih sekalian, sedikit perkongsian pada petang yang berbahagia ini dalam siri Tazkirah Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberikan kefahaman, penjelasan, ya, kepada kita supaya kita dapat mengambil peluang ini. Dah kita pun sudah berada di malam ni, malam yang ke-24, tak beberapa hari saja lagi, masya-Allah, al-waqtu, ya, masa tu begitu pantas sekali berlalu. Jadi sama-samalah kita ambil peluang ini untuk kita benar-benar dapat beristighfar dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh, ya, rasa mengharap, hati yang penuh rasa takut kepada Allah dan penuh harapan kepada Allah. Ya, kepada siapa lagi kita nak meminta kalau tidak kepada Allah? Kepada siapa lagi kita nak mengharap kalau tidak kepada Allah? Kepada siapa lagi kita nak meminta ampun kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله kami memohon keredaan daripada Engkau ya Allah. Kami juga memohon syurga daripada Engkau ya Allah. Dalam keadaan kami menyedari dan mengisafi siapalah diri kami ini untuk syurga-Mu ya Allah, ya Allah. Diri kami yang penuh dengan dosa dan kelalaian ini ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, kami berlindung ya Allah daripada kemurkaan Engkau dan kami pun berlindung daripada azab pedih api neraka yang amat dahsyat ya Allah. Rabbana asrif anna azab jahannam ya Allah. Palingkan kami semua daripada azab neraka jahanam yang amat dahsyat itu ya Allah, ya Allah. Selamatkan kaki kami ketika melalui titik akhirat nanti ya Allah, yang mana di bawahnya terbentang di bawahnya api neraka jahanam ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa dan maksiat ya Allah, kecuali Engkau ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Rahman, terimalah taubat kami ya Allah. Dan tidak lupa juga ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah dan mak dan abah kami yang tercinta ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami suatu kecil kami dahulu ya Allah. Sepanjang mak dan abah, ibu dan ayah kami mendidik kami adik-beradik ya Allah, ada salah dan silap mereka dan cuai mereka, kelemahan mereka ya Allah, maka Engkau maafkanlah mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Janganlah Engkau biarkan Ramadan yang ada ini berlalu meninggalkan kami ya Allah, kecuali Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, ya Rahman. Tidak lupa juga ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian guru-guru kami ya Allah, ya Allah. Ampunkan dosa sekalian guru-guru kami ya Allah, yang kami tak mampu nak menyebut satu persatu ya Allah, namun tidak mengurangkan rasa hormat kami kepada seluruh guru-guru kami yang mendidik kami selama ini ya Allah. Guru-guru yang mendidik akli, jasmani dan lebih-lebih lagi guru-guru yang mendidik rohani kami kepada Engkau ya Allah. Bagi guru-guru yang masih hidup ya Allah, ampunkan dosa mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, sihatkan tubuh badan mereka ya Allah, ya Allah, agar umat manusia terus dapat mengambil manfaat daripada guru-guru ini ya Allah. Dan kepada guru-guru kami yang telah pun pergi meninggalkan kami ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau cucuri ke atas ruh-ruh guru-guru kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum